Baik, tajuk ini Ustaz kongsi, marilah kita menjadi insan yang terbaik, ya. Ustaz akan kongsikan beberapa hadis sahih, ya, berkaitan dengan siapakah insan yang terbaik. Yang pertama, orang yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, untuk memberkati kuliah subuh pada pagi ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah subuh pada pagi yang mulia ini ana mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda muliakan Al-Fadil Tuan Imam Zuhairi, barisan tuan-tuan imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah USJ, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Limaza? Why? Kenapa?
Dek, kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan untuk kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allahumma rzuqnal jannah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum, apa khabar antum semua? Jawapannya, nahnu bi khairin alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan sihat, ya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu lapang, ya. Ustaz pun dah beberapa hari ni kurang sihat, ya. Masya-Allah. Namun Ustaz gagahi juga, ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Biasanya banyak orang waktu sihat dia tak nak menuju kepada Allah, ya. Masya Allah. Tapi bila dah sakit, dah terlantar atas pembaringan, ya, barulah dia berkata, kalaulah aku sihat, aku nak pergi masjid. Kalaulah aku sihat, aku nak pergi surau. Kalaulah aku sihat, aku nak hadir majlis-majlis ilmu. Lalu Allah pun sembuhkan dia daripada penyakit, dia pun sihat. Rupa-rupanya waktu dia sihat, dia lupa segala cita-cita dia, azam dia masa dia sakit. Tetaplah dia dulu, kini dan selamanya begitu cara, tak berubah sikap, ya. Masya Allah. Begitu juga waktu lapang, ya. Waktu lapang, banyak orang waktu lapang dia tak gunakan ke jalan menuju Allah, ya. Waktu lapang dihabiskan masa begitu saja dengan perkara-perkara yang tak berfaedah dan selamanya. Masya Allah. Mungkin ada orang kata, aku muda lagi, aku sibuk nak membina kehidupan, ya. Tunggulah nanti aku dah kaya, ya, barulah aku nak pergi menuju kepada Allah. Aku muda lagi, aku nak kumpul harta sebanyak mungkin. Tunggulah aku pencen, barulah aku nak pergi masjid-masjid dan nak pergi surau-surau. Akhir sekali belum sempat dia pencen, Allah pencenkan dia dulu, ya. Langsung dia tak sempat nak pergi ke rumah-rumah Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, siru ilallahi urja fala tantaziru as-sihhah fa in intaziru as-sihhah batalah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, siru ilallahi urja, berjalanlah kamu menuju kepada Allah walaupun dalam keadaan tertempang-tempang. Fala tantazirus sihah, janganlah kamu tunggu kamu dah sihat. Fa in tantazirus sihah batalah, sekiranya kamu melakukan yang sedemikian, perkara itu pasti takkan terjadi. Ya, banyak orang nantilah, kaki aku ni sakit, kepala lutut aku ni tak pernah stabil, tunggulah kaki aku dah elok nanti baru aku nak pergi masjid. Kalau begitulah, nanti bila kakinya dah elok, kepala lututnya dah stabil, tetap juga dia tak pergi ke masjid, ya. Maknanya dalam apa juga kekurangan, ya, kelebihan yang Allah bagi, guna semaksimum yang mungkin untuk berjalan menuju kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh, jangan bagi segala macam bentuk alasan, ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam, sesungguhnya manusia itu tidur. Wa idza namun tabahu, apabila dia tidur lalu dia terjaga. Wa idza tabahu nadamu, apabila dia terjaga lalu dia menyesal. Wa idza nadamu la yanfa'u syai', apabila dia menyesal, ketika itu tidak memberi apa-apa manfaat pun untuk dirinya. Why? Limadha? Kenapa? Kerana waktu itu dia sudah berada di dalam kubur. Menangislah air mata darah sekalipun takkan memberi apa-apa makna pun dan erti untuk dirinya, ya.
dah terlambat ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimah sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, ana akhukum fillah, ismi Safwan bin Pamidi, nama Ustaz Safwan bin Pamidi, dan ini kali pertama lah ya Ustaz diberi peluang untuk menyampaikan kuliah di masjid yang sangat hebat ya, Masjid Al-Falah ya, masjid yang didatangi oleh ribuan para alim ulama seluruh dunia. Subhanallah ya. Terima kasih kepada berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam Zuhairi ya, yang memberi kepercayaan kepada anak. Subhanallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fil jamaah fakannama shalla nisful lail, wa man shalla subh fil jamaah fakannama shalla laila kullaha. Maksudnya, barang sesiapa yang mendirikan solat fardu isya secara berjamaah, maka sesungguhnya seolah-olah dia telah bersolat di separuh malam. Dan barang sesiapa yang mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bersolat di sepanjang malam. Subhanallah ya. Syukur, syukur, syukur. Kerana dalam ribuan manusia, Allah telah memilih kita untuk sama-sama memakmur dan menghidupkan rumah-rumahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Maksudnya, hanya saja orang-orang yang mampu untuk menghidupkan rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjidnya, hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, yakni hari pembalasan. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Lalu kelima golongan yang disebutkan itu tadi, siapakah mereka? Siapakah mereka? Mudah-mudahan mereka itulah kita yang berada dalam Masjid Al-Falah pada pagi yang mulia ini, yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ni Ustaz nak berkongsi suatu tajuk ya. Kita pun berada dalam bulan Rejab ya, pejam celik tak lama lagi masuk Syakban, pejam celik tak lama lagi umat Islam seluruh dunia akan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang dirindui. Bulan Ramadan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar. Pada bulan ini perbanyakkanlah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya. Nabi tak sebut wa balighna Rajab, Nabi tak sebut wa balighna Sya'ban. Sebaliknya Nabi menyebut wa balighna Ramadan, menunjukkan keutamaan bulan Ramadan mengatasi bulan-bulan yang lain. Baik, tajuk yang ingin Ustaz kongsi, marilah kita menjadi insan yang terbaik ya. Ustaz akan kongsikan beberapa hadis sahih ya, berkaitan dengan siapakah insan yang terbaik. Yang pertama, orang yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Ada dua kisah yang ingin Ustaz kongsikan. Kisah pertama, seorang makcik tu dia beritahu, makcik mula belajar Al-Quran ketika usia makcik 75 tahun. Sebelum daripada itu makcik buta Al-Quran, makcik tak mengenali huruf-huruf Al-Quran. Alhamdulillah, setelah makcik belajar ketika usia makcik 81 tahun, makcik berjaya mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Makcik tu kata seumur hidup makcik dah
menunaikan ibadah umrah sebanyak 8 kali. Dan umrah yang baru-baru ni makcik pergi adalah umrah yang makcik rasa paling puas hati makcik, paling seronok, paling bahagia dan gembira. Bila ditanya sebab apa makcik, makcik tu kata kerana umrah yang baru-baru ni makcik pergi adalah umrah yang pertama kali makcik dapat membaca Al-Quran di hadapan Kaabah. Sedangkan 7 kali umrah sebelum daripada itu, tak ada satu umrah pun yang makcik dapat membaca Al-Quran, sama ada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kisah yang kedua pula, Ustaz tengok Ustazah Asmah binti Harun mewawancara seorang makcik. Makcik tu kata makcik mula belajar Al-Quran ketika usia makcik 65 tahun. Makcik mula belajar mengenali huruf-huruf hijaiyah alif bata sampai ya, diikuti dengan kitab Iqra. Akhir sekali alhamdulillah makcik pandai baca Al-Quran dan makcik berjaya mengkhatamkan Al-Quran ketika usia makcik 70-an. Bila Ustazah Asmah tanya apa perasaan makcik sebelum dan selepas dapat membaca Al-Quran, makcik tu kata, dulu waktu makcik tak pandai baca Al-Quran, makcik tak pernah merasakan ketenangan di hati makcik seumur hidup makcik. Tapi lepas makcik pandai membaca Al-Quran dan mengamalkan pembacaan dalam kehidupan seharian, makcik merasakan suatu ketenangan di hati makcik, suatu perasaan yang makcik tak pernah merasakan seumur hidup makcik sebelum daripada itu. Subhanallah. Baik, dua kisah ini menjadi pengajaran kepada kita. Yang pertama, untuk nak belajar Al-Quran ini dia tidak mengenal peringkat umur dan usia, ya. Kanak-kanak boleh belajar, remaja boleh belajar, dewasa boleh belajar, hatta usia emas sekalipun boleh belajar. Ya, subhanallah. Mungkin ada orang bagi alasan, ya, pak cik dah tua, asyik lupa-lupa, ya, macam mana pak cik nak belajar Al-Quran. Mungkin ada orang bagi alasan lagi, subhanallah, I'm very busy, ya, bisnes I sangat luas dan besar. Bisnes I bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara, di Pakistan, di Afghanistan, di Tajikistan, di Gostan, dan di dalam negeri pastilah di Kelantan. I tak ada masa nak selak Al-Quran dan nak belajar Al-Quran. Masya Allah. Contoh, itu sekadar alasan, ya. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran ini dia berbeza dengan kitab-kitab yang lain, dengan segala bahan-bahan bacaan yang lain dekat dunia ini, kerana Al-Quran merupakan suatu mukjizat. Sekali seseorang itu berazam dan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, pasti Allah akan memudahkan urusan orang itu untuk mempelajarinya. Walaupun sudah lanjut usia, seperti makcik tadi, ya, mula belajar umur 75, khatam 81. Subhanallah, ya, ingat Al-Quran itu kitab mukjizat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Rupa-rupanya tak tunggu hari kiamat, dalam kubur Al-Quran sudah menerangi kubur kita. Sebagaimana kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bujangganya, "Talabna biya al-qubur fawajadnahu fi qiraatil Quran." Kata Imam Syafi'i, aku sangat mengharapkan kubur aku nanti bercahaya-cahaya, lalu aku dapati ianya ada pada amalan membaca Al-Quran. Subhanallah, ya. Rupa-rupanya Al-Quran itu akan menemani kita menjadi kawan baik, menjadi teman sejati. Al-Quran akan melindungi kita, Al-Quran akan mempertahankan kita, Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Bahkan semua soalan yang bakal diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, Al-Quran yang
tolong jawabkan untuk kita. Tapi mana mungkin itu semua akan terjadi kalau waktu hidup di dunia ini kita jauh daripada Al-Quran, kita tak pedulikan Al-Quran, kita tak pernah nak ambil tahu tentang isi kandungan Al-Quran, bahkan kita tak beramal dengan pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Maksudnya kata Allah, wa man a'rada an dzikri, dan barang sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah datang daripada mana? Sudah tentulah daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Dan barang sesiapa berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuk dia tu kehidupan yang sempit. Masya Allah ya. Di dunia ini kehidupannya sempit. Apa maksud kehidupan yang sempit? Adakah dia naik motosikal melalui lorong-lorong yang sempit, ataupun dia pakai baju dan seluar baju yang sempit, seluar yang sempit, ataupun tempat tinggalnya itu sangat sempit? Oh tidak, kata ulama, maksud kehidupan yang sempit itu ialah hatinya disempitkan. Hidup di dunia ini sentiasa resah, gelisah, gundah, gulana, tak keruan, tak tentu hala, tercabut ketenangan, hilang kebahagiaan. Sudahlah hidup di dunia ini hatinya disempitkan, meninggal dunia pula masuk dalam kubur, kuburnya disempitkan. Betapa sempitnya kubur, hingga tulang belulang, tulang rusuk berselisih antara satu sama lain hingga remuk. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan dia di hari akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku melihat, dulu aku celik. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah kata, demikianlah telah aku datangkan ayat-ayatku untuk kamu, demikianlah telah aku datangkan peringatanku untuk kamu waktu kamu hidup di dunia dulu, tapi kamu telah melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu pula dilupakan. Masya Allah ya. Maksudnya kalau waktu hidup ni kita tak pedulikan Al-Quran, kita tak nak ambil tahu tentang Al-Quran, tak pernah kita nak menyelak, membaca, mentadabbur isi kandungan Al-Quran, apatah lagi beramal dengannya, kita melupakan Al-Quran. Nanti tiba saat dan tikanya di hari kiamat, Allah pula tak pedulikan kita, Allah tak kisah tentang kita, Allah tak nak ambil tahu tentang kita, bahkan Allah melupakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Yang tadi orang yang belajar Al-Quran itu sebaik-baik manusia. Yang kedua, dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah ya. Bila kita dah berilmu dengan Al-Quran, haruslah kita mengajarkannya kepada orang lain untuk menjadi sebaik-baik manusia ya. Siapa yang kita nak ajari ni? Antara lain sudah tentulah cucu-cucu kita ya. Kalau boleh cucu-cucu kita jangan kita swastakan kepada orang lain ataupun ustaz dan ustazah. Nanti yang dapat pahala ustaz dan ustazah bukan kita. Ustaz, kenapa Ustaz sebut cucu-cucu? Yalah, dulu waktu kita muda, anak kita kecil-kecil lagi, kita sibuk habiskan masa untuk mencari nafkah bagi menyara anak dan isteri. Hari ini kita dah pencen, kita dah ada banyak masa. Kalau boleh cucu-cucu kita, biar kita sebagai atuk dan nenek
yang mula memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai ya. Nanti bila cucu kita pandai membaca Al-Quran, lalu diamalkan pembacaan sama ada dalam solat maupun di luar solat, ketika itu cucu kita dapat pahala, kita juga mendapat pahala yang sama seperti mana cucu kita dapat. Suatu hari nanti cucu-cucu kita pula mendirikan rumah tangga, lalu melahirkan zuriat. Zuriat cucu kita adalah cicit kita. Lalu cucu kita pun mengajari Al-Quran kepada cicit-cicit kita, dan cicit kita mengamalkan pembacaan sama ada dalam solat maupun di luar solat. Ketika itu cicit kita dapat pahala, ya, cucu kita dapat pahala, dan kita juga mendapat pahala yang sama seperti mana yang mereka dapat. Satu hari cicit-cicit kita pula mendirikan rumah tangga, lalu melahirkan anak. Anak mereka itu adalah piut kita. Lalu cicit kita mengajari piut-piut kita ilmu Al-Quran. Piut kita pandai membaca Al-Quran dan diamalkan sama ada dalam solat maupun di luar solat. Ketika itu piut kita mendapat pahala, cicit kita mendapat pahala, cucu kita mendapat pahala, dan kita terus dikirimkan pahala yang tak putus-putus. Sedangkan ketika itu kita sudah berada di alam barzah. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu Adam faqad inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan-amalan kecuali 3 sahaja. Sadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang tafi'u bih, ilmu bermanfaat. Antara ilmu paling bermanfaat sudah tentulah ilmu Al-Quran. Yang ketiga waladun salih yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sampai bila ni pahala akan terus dikirimkan sampai hari kiamat. Seandainya zuriat keturunan kita semuanya hamba Allah yang soleh dan solehah, banyak-banyaklah kita berdoa, Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati. Subhanallah. Baik, yang kedua, tadi yang pertama, orang yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, orang yang paling baik ialah orang yang senang membayar hutang. Subhanallah. Ustaz, kenapa ya orang senang bayar hutang ni termasuk dalam golongan manusia terbaik? Kerana nak bayar hutang ni bukan perkara yang mudah. Berapa ramai orang yang pinjam duit tuan-tuan puan-puan hadirat yang belum melunaskan hutangnya, ya. Ramai. Mungkin kalau ada 10 orang yang pinjam, 2 orang yang betul-betul dapat menyempurnakan. Ini adalah manusia yang terbaik. Lagi 3 orang dia bayar juga tapi sekerat jalan, lepas tu tak tahu ke mana. Lagi 5 entah ghaib ghuyub, ya. Subhanallah, ya. Disebabkan, ya, kesukaran untuk kita melunaskan hutang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa doa, antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada 8 perkara kita minta berlindung dengannya, ya. Kita minta berlindung dengan Allah daripada 8 perkara. Salah satunya wa a'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung denganmu wahai Allah daripada belenggu hutang piutang ataupun bebanan hutang piutang. Sebab apa hutang ni disebut belenggu ataupun bebanan? Masya Allah. Sekali seseorang itu hutangnya keliling pinggang, maka pasti dia akan sukar tidur malam. Dia mengiring kanan tak boleh pejam mata, mengiring kiri tak boleh pejam mata, terlentang tak boleh pejam mata, meniarap tak boleh pejam mata, terlangkup dengan bantal pun tak boleh pejam mata. Sebab apa? Orang sana telefon minta hutang, ya. Bank telefon dia nak tarik kereta dia. Orang sana pula mengugut dan mengancam, kau kalau tak bayar hutang aku malam ni, aku tak dapat engkau, anak dan isteri kau jadi mangsa. Masya Allah. Macam mana nak nyenyak tidur, tuan-tuan? Bahkan ramai juga yang terkena satu penyakit namanya insomnia. Penyakit insomnia, penyakit susah tidur malam atas pelbagai sebab lah, antaranya sebab belenggu hutang tadi. Baik, kalau tuan-tuan ada masalah insomnia, rawatan tradisionalnya mudah sahaja, ya. Tuan-tuan petik buah Morinda elliptica, ya. Adik-beradik, Morinda citrifolia. Benda tu Ustaz. Morinda elliptica adalah buah mengkudu besar.
Jadi petik buah mengkudu besar yang dah hampir masak, potong, buang bijinya, masukkan dalam blender, campurkan segelas air kosong, campurkan dengan 3 sudu madu asli, di blend ya sampai jadi jus mengkudu, diminum. Insya-Allah malam nanti kita akan nyenyak tidur. Kita sukar tidur kerana kelenjar kita tak mampu menghasilkan hormon serotonin dan melatonin. Adapun dalam buah morinda elliptica ada bahan aktif namanya zeronin. Zeronin bila masuk dalam tubuh badan akan bertindak balas dengan kelenjar, lalu menghasilkan hormon serotonin dan melatonin, menjadi sebab seseorang itu nyenyak tidur ya. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, doa supaya kita terhindar daripada berhutang ataupun mudah nak melangsaikan hutang ya. Doanya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Maksudnya apa? Allahumma aghnini, ya Allah perkayakanlah diriku bihalal, yang halal bukan yang haram, wa bi ta'atika an maksiatik, dan dengan ketaatan kepadamu bukan dosa-dosa, wa bi fadlika amman siwak, dan kurniaan daripadamu bukan selain daripadamu ya. Dua doa ni baca setiap hari, insya-Allah. Kalau kita dah tak ada hutang, kita akan terhindar daripada berhutang. Kalau kita masih dalam proses berhutang, Allah akan memudahkan urusan kita melunaskan hutang. Baik, sama-sama ikut Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, doa kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Baik, yang ketiga pula, siapakah insan yang paling baik ya? Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku ya. Nabi sebut lagi, orang yang paling baik ialah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isteriku. Subhanallah ya. Contoh, ada orang ni dia suka belanja kawan-kawan dia makan. Dia kalau belanja makan pula bukan belanja kecil tapi belanja besar. Dia tak main warung-warung tepi jalan, dia kedai-kedai kopi. Dia kalau nak belanja mesti dekat restoran mewah bertaraf 5 bintang. Dahsyat ya. Lepas tu bila dah sampai dekat restoran mewah tadi, meja pula bukan satu tapi bersambung-sambung macam peti sabung menyambung. Setelah undangan semua memenuhi kerusi sepanjang meja tadi, datanglah hidangan mewah pertama, namanya kepiting. Kepiting ni bahasa Indon ya. Bahasa Melayunya ketam. Tapi ketam bukan sebarang ketam, bukan ketam batu, ketam merah, ketam nipah, tapi is ketam bola. Kemudian datang pula hidangan yang kedua, namanya udang. Tapi udang bukan sebarang udang, udang ni boleh kait buah kelapa, udang galah namanya sebab panjang macam galah. Tapi dalam masa yang sama, adik-beradik dia dekat kampung kelaparan, kebuluran, tak ada apa yang nak dimakan, sampai terpaksa menebalkan muka meminta-minta pada orang di sekeliling demi nak mendapatkan sesuap 2 nasi untuk melapik perut, mengalas perut yang lapar. Allah, orang dibelanja makan semahu-mahunya, adik-beradik kat sini di kampung kelaparan, kebuluran, dia tak peduli, dia tak ambil kisah, dia tak ambil tahu. La ilaha illallah. Contoh lagi, ada orang ni dia suka sangat sedekah ya, derma, menyumbang, infak.
sampai dia digelar orang dermawan. Dia pula kalau nak derma biasanya dia guna cek replika. Dia sign pula bukan guna ballpen tapi marker pen dakwat permanent. Lepas tu kena buat majlis penyerahan supaya tersebar, semua orang tahu, keluar radio, TV, surat khabar. Contoh, ya, kalaulah terpaksa sign cek kecil, lepas sign tadi dia akan selfie upload dalam Facebook, WhatsApp, Instagram. Dia pun tulis saya telah menderma RM30,000 untuk rumah anak yatim tunai, contoh. Tapi dalam masa yang sama, Masya Allah, mak bapak dia dekat kampung hidup merempat. La hawla wala quwata illa billah. Pengalaman Ustaz beberapa bulan lepas, ya, selesai kuliah duha muslimat, Ustaz ada buat sedikit jualan amal, ya. Seorang makcik tu dia beli banyak, ya, segala macam dia beli, minyak zaitunnya, habatus saudanya, madu aslinya, serbuk kayu manis silonnya. Ustaz pun kata banyak makcik beli, ya. Ustaz, makcik beli ni bukan untuk makcik. Untuk siapa makcik? Untuk jiran makcik. Dia ada kirim ke? Tak ada juga. Habis tu kenapa makcik yang belikan untuk jiran makcik? Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, jiran makcik ni segala-galanya makcik yang uruskan. Makan, minum, pakai, hatta ubat-ubatan dia pun makcik yang belikan. Makcik, mana anak-anak dia makcik? Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, jiran saya ni ada 10 orang anak. Semuanya kerja bagus-bagus dan gaji besar-besar. Tapi tak ada seorang pun di kalangan anak mereka, anaknya yang nak balik kampung jenguk maknya, dalam keadaan ibunya sekarang lanjut usia, uzur dan memerlukan perhatian anak-anak. Masya Allah. Ada juga ya makcik, anak-anak zaman milenium yang macam ni. Ingatkan zaman si tenggang aja makcik? Ya Ustaz, ini bukan cobaan tapi benar-benar kejadian. Masya Allah, ya. Maknanya betul lah orang kata, ya, ibu yang seorang boleh menjaga dan membesarkan anak yang 10 orang, tapi anak yang 10 orang belum tentu lagi boleh menjaga ibunya yang seorang ketika mana ibunya lanjut usia, ya, uzur dan memerlukan perhatian anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Subhanallah. Ustaz itu berkesempatan tengok wawancara, ya, antara Ustaz Ebit Liu dan juga arwah Syed Umar Mukhtar, atau dikenali dengan panggilan Abang Boceng, ya. Dalam temu ramah tu, arwah kata, masa tu hidup lagi lah, ya, arwah kata, Ustaz, duit saya dalam akaun bank saya ada beratus-ratus ribu. Serius saya cakap, ya, duit saya ada beratus-ratus ribu. Tapi arwah kata, tapi apa guna duit yang banyak itu kalau bukan untuk saya kongsikan dengan adik-beradik saya. Subhanallah, mulianya arwah. Sebab banyak orang, duit engkau, duit aku, duit aku, duit aku. Korang tak ada peluang nak merasa. Astaghfirullahalazim, ya. Dan kita tengok Allahyarham Abang Boceng pun waktu dia hidup, dia banyak menyantuni ibunya, walaupun ibunya tak boleh berjalan, ya, terpaksa guna wheelchair. Hatta dia buat penggambaran pun dia bawa ibunya bersama. Betapa dia memuliakan ibu, natijahnya Allah memuliakan dia waktu kematiannya dengan dihadiri lautan manusia untuk solat jenazah untuk Allahyarham tadi. Subhanallah, ya, kita berhusnuzan, ya. Subhanallah. Baik, yang keempat, siapa lagi manusia yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un asqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamata min khuluqil hasan. Apa kata Nabi? Ma syai'un, tidak ada sesuatu, asqala ni isim tafdil, ya, asqala yang lebih berat, fi mizanil mukmin, pada timbangan orang-orang mukmin, yaumal qiyamata, di hari kiamat, min khuluqil hasan, mengatasi akhlak yang mulia. Rupa-rupanya seberat-berat timbangan orang-orang beriman di hari akhirat kelak ialah orang beriman yang paling mulia akhlaknya. Subhanallah, ya. Siapa yang nak kita jadikan ikon, jadikan idola, jadikan contoh ikutan?
Tak lain sudah tentulah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada engkau wahai Muhammad contoh ikutan akhlak yang sangat agung. Ayat ni pendek tuan-tuan, perempuan hadir-hadirat yang dikasihi oleh Allah. Tapi kalau kita memperdalami ilmu lughah Arabiah, ilmu bahasa Arab, ayat yang sependek ini rupa-rupanya mengandungi 4 taukid. Apa makna taukid? Taukid itu maknanya penguat. Penguat. Nak mudah faham, contoh ayat, saya sudah makan. Ayat tu biasa-biasa saja, tak berapa nak kuat. Mungkin betul dia dah makan, mungkin juga dia belum makan. Jadi dalam keadaan sedemikian kita kena masukkan satu penguat ataupun satu taukid. Contoh ayat, sesungguhnya saya sudah makan. Ada kuat sikit sebab ada sesungguhnya tadi. Subhanallah. Tapi masalahnya daripada 10 orang, 5 orang percaya dah, 5 orang tak percaya lagi. Sembang je dah tu. Mana pula dia dah makan? Ya, tengok badan apa, nampak lembik aja. Okey. Ketika itu dia terpaksa masukkan 2 taukid pula, 2 penguat. Contoh ayat, sesungguhnya minta maaf, demi sesungguhnya saya sudah makan. Jadi kuat, dia ada demi, ada sesungguhnya. Masya Allah, betul lah tu dia dah makan. Tapi daripada 10 orang, ya, 7 orang dah percaya, 3 orang ni tak percaya lagi. Waktu itu dia terpaksa masukkan 3 taukid ataupun 3 penguat. Contoh ayat, demi sesungguhnya saya confirm dah makan. Allah confirm. Betul lah tu. Kau jangan banyak soal lah. Betul lah dia dah makan tu, ya. Betul lah dia dah makan. Tapi masalahnya daripada 10 orang, 9 orang dah percaya, seorang tak percaya. Sebab apa yang seorang tak percaya? Sebab dia kawan rapat sejak kecil sampai ke tua. Bak kata rahsia engkau dalam kocek aku, rahsia aku dalam kocek engkau. Itu yang masalah tu. Subhanallah. Jadi ketika itu dia terpaksa masukkan 4 taukid ataupun 4 penguat. Contoh ayat macam mana? Demi sesungguhnya saya confirm dah makan nasi 10 kali tambah sekaligus. Allah. Okey, betul lah Wan, betul lah, aku percaya. Aku percayalah kalau macam tu lah ayat power kau, aku percaya. Subhanallah. Jadi ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, di situ ada 4 taukid. Taukid pertama mana? Wa inna, maksudnya dan sesungguhnya. Tu kuat tuan-tuan. Yang kedua, wa innaka la'ala, huruf lam baris atas itu adalah lam li taukid, lam penguat. Maknanya confirm, pasti, ya, nescaya, wajib, tidak boleh tidak, ya. Macam itulah lebih kurang. Betul? Wa innaka la'ala, taukid ketiga pula, khuluqin azim. Azim tu taukid yang ketiga. Khuluq tu akhlak yang mulia. Azim tu great, amazing, agung, hebat, luar biasa, wow. Macam itulah lebih kurang, ya. Habis Ustaz, taukid keempat mana Ustaz? Dah habis hayat dia tu Ustaz. Okey, taukid keempat pula ialah jumlah keseluruhan. Ayat keseluruhan itu disebut sebagai jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ini satu ayat sempurna yang sangat mengagumkan, yang sangat kuat, yang sangat pasti, sangat meyakinkan, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Subhanallah. Baik. Itu yang keempat. Ustaz tengok jam sekejap tuan-tuan, ya. Dia ada banyak. Okey. Ada lebih kurang 13 minit lagi, ya. InsyaAllah. Baik. Yang keempat, siapa lagi manusia yang paling baik, ya? Minta maaf, yang kelima kalau tak silap, ya. Yang kelima, ya. Okey. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya, lagi banyak pula kebaikan-kebaikannya. Tulal umrah wa kasurat amalu. Panjang umur, lagi banyak pula amalan-amalan. Subhanallah, ya. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan minta mati. Kita jangan minta supaya Allah ambil nyawa, ya. Kalaupun mungkin kita terpaksa berdoa yang sedemikian, ada cara yang Nabi ajarkan, ya. Macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kehidupan itu baik untukku, kau panjangkanlah umurku. Sekiranya kematian itu lebih baik untukku, maka kau ambillah nyawaku. Itu kalaupun perlu berdoa. Tapi kata ulama, nak berdoa minta mati ini mesti
mestilah disebabkan perkara-perkara bersifat ukhrawi yang boleh menjaga akidah, menjaga agama. Tapi kalau sebab-sebab dunia, bergaduh dengan bisnes partner ke, bergaduh suami isteri ke, atau gagal peperiksaan dan sebagainya, minta mati, tak boleh, haram. Itu tak dibenarkan sama sekali. Yang diharuskan kalau berkait dengan perkara-perkara akidah dan agama, contohnya saudara-saudara kita sekarang, mungkin saudara kita Rohingya, atau mungkin saudara kita dekat Syria, atau mungkin saudara kita Muslim Uighur, ya, atau mungkin sebahagian di India, ya, dalam keadaan mereka diseksa, dizalimi, dianiaya, ditekan, disakiti, dipukul, dibelasah dan sebagainya. Mungkin kalau mereka cuba bertahan juga, sila hari bulan mereka murtad, terpaksa keluar daripada Islam sebab nak menyelamatkan diri daripada kesakitan demi kesakitan. Ketika itu harus dia memohon kematian untuk menyelamatkan akidah. Tapi cara doanya macam Ustaz sebut tadi, ya Allah, jika kehidupan itu baik untukku, kau panjangkanlah umurku, dan jika kematian itu baik untukku, kau ambillah nyawaku. Itu cara berdoa, ya. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Tulal umru wa kathurat amalu. Panjang umur, lagi banyak pula kebaikan-kebaikan. Sebab tu kita kena banyak-banyak berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku dalam keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, berkatikanlah usia hidupku ini. Subhanallah. Ya, minta begitu. Subhanallah. Jangan, ya Allah, panjangkanlah umurku semata-mata, tak boleh. Apa guna panjang umur, ya? Macam nasyid-nasyid zaman dulu, kumpulan Suraya kata, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, ya? 1000 tahun tapi tak sembahyang, tak ada maknanya. Masya Allah, ya. Itu antaranya, tuan-tuan. Baik. Tulal umru wa kathurat amalu. Baik, Ustaz ringkaskan. Yang keenam, siapa lagi manusia yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang suka memberi makan dan suka menebarkan ucapan salam. Subhanallah, ya. Dan memberi makan ni tak tertakluk kepada sesama manusia sahaja, bahkan dengan haiwan-haiwan, mungkin kucing kesayangan kita ataupun kucing liar yang datang dari mana, kan. Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Dan juga subhanallah, yang suka menebarkan ucapan salam. Sebab itu kita suburkan budaya memberi salam antara satu sama lain, kerana itu merupakan suatu doa, ya. Subhanallah. Baik, yang ketujuh, siapa lagi manusia yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Subhanallah, ya. Ustaz dengar dalam radio IKIM, ya, Ustazah Zai cerita, sebaik saja saya selesai kuliah duha, saya didatangi oleh seorang doktor. Doktor tu kata apa? Ustazah, kalaulah masa ni boleh diundur balik ke belakang, nescaya saya nak belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ya, supaya saya boleh jadi macam ustazah. Saya boleh ceramah, boleh kuliah, boleh dakwah dan sebagainya. Dijawab oleh Ustazah Zai, doktor, ketahuilah, sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan Allah untuk doktor di waktu ini, itulah yang paling baik untuk doktor. Bayangkanlah profesion sebagai seorang doktor. Berapa ramai orang yang sakit, bila berjumpa doktor, ya, doktor bagi rawatan dan ubat, orang tu pun sembuh dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang tak sempurna sembahyangnya, bila jumpa doktor, doktor rawat, doktor bagi ubat, tahu-tahu dapat menyempurnakan solat mereka. Berapa banyak kebaikan yang doktor kongsikan dengan manusia lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain.
Rupa-rupanya apa yang Allah takdirkan untuk kita di waktu ini, inilah yang terbaik untuk kita. Cuma macam mana kita nak menggunakan segala kelebihan yang Allah bagi itu agar kita dapat berkongsi kebaikan dengan sebanyak mungkin manusia. Subhanallah, ya. Contohnya wiring. Dia abang wiring aja, tapi tiba-tiba masjid black out, dia berlaku litah-litah dan sebagainya. Gelaplah masjid, panaslah masjid, ya, tanpa kipas dan air condition, tanpa lampu. Jadi abang wiring tadi menggunakan ilmu yang Allah bagi padanya, dia pun berkhidmat untuk membaik pulih wiring dalam masjid. Tiba-tiba menyala balik lampu, ya, kipas, air condition semua berfungsi dengan baik hingga jemaah selesa. Selama mana lampu itu bernyala, aircon dan kipas itu berfungsi dengan baik hingga memberi keselesaan kepada semua jemaah, selama itulah abang tadi mendapat saham akhirat, ya. Selama itulah diberi pahala. Subhanallah, ya. Jadi apa juga Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik. Cuma macam mana kita nak gunakan, nak kongsikan untuk manfaat sebanyak mungkin manusia. Baik, sikit lagi, yang ke-8, siapa lagi manusia yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik terhadap sahabat-sahabatnya, ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata dalam pujangganya, talabna zillar rahman fawajadnahu fi ikhwani salihin. Aku sangat mengharapkan perlindungan Allah di hari akhirat, lalu aku dapati ianya ada pada sahabat-sahabat yang soleh. Subhanallah, ya. Dikisahkan seorang lelaki dah masuk dalam syurga. Dalam syurga, lelaki itu teringatkan sahabat baiknya waktu dekat dunia. Lalu dia pun cari dalam syurga, tak jumpa. Lalu dia pun mengadu pada Allah, wahai Allah, dulu waktu aku dekat dunia, aku ada seorang sahabat baik, si Fulan bin si Fulan namanya, tapi aku cari dalam syurga dia, aku tak jumpa, wahai Allah. Allah pun kata apa? Kamu pergilah ke neraka, kamu cari dia di sana. Bila kamu jumpa, kamu pimpinlah tangannya, ikut bersama kamu masuk ke dalam syurga. Subhanallah, betapa besarnya syafaat orang-orang soleh untuk kita, ya. Jadi ramaikan sahabat-sahabat soleh di dunia ini. Kita tak tahu dalam ramai-ramai orang kita bersahabat, mungkin ada di antara mereka yang akan melindungi, membantu dan memberi syafaat untuk kita di hari akhirat kelak. Dan yang terakhir untuk pagi ini, siapa lagi manusia yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik terhadap jiran tetangganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Subhanallah, ya. Satu hari Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an sedang memasak sup daging. Nabi pun kata pada Abu Zar, wahai Abu Zar, kau perbanyakkanlah kuahnya, ya. Subhanallah. Untuk apa ia diperbanyakkan kuah bila kita masak sup? Kerana waktu itu, zaman itu, bila seseorang itu masak sup, maka bau sup tu akan menular hingga ke jiran-jiran sebelah. Dikhawatiri kalau jiran tu sedang kelaparan, tiba-tiba terhidu bau saja yang dihidu. Ya, kalau Piramli kata hidu bau kenyang, Piramli kata. Tapi hakikatnya kalau setakat hidu bau, tiba-tiba sup dagingnya tak sampai depan mata, maka terliok, kata orang utara, ya. Masya Allah. Sebab itu kena perbanyakkan kuah, ya. Masya Allah. Itu antara kebaikan-kebaikan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Subhanallah. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'adzi jarahu. Barang sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti hati jiran tetangganya. Dikisahkan seorang perempuan, ya, kuat solatnya, luar biasa puasanya, dahsyat qiyamul lailnya, tapi akhirnya perempuan ini dihumbankan oleh Allah ke dalam api neraka. Why? Limadha? Sebab apa? Rupa-rupanya kerana wanita ini selalu menyakiti hati jiran tetangga, ya. Walaupun hubungannya dengan Allah tu bagus, tapi hablum minan nas, hubungan sesama manusia itu tak ada, maka neraka juga tempatnya. Wal'iyadzu billah, ya. Fala yu'azzi jarahu, janganlah dia menyakiti hati jiran tetangga. Itu banyaklah, ya, dalam kita hari ini hidup.
dalam kejiranan ya, mungkin duduk dekat rumah taman ya, sebelah menyebelah semua jiran dia, bahkan ditakdirkan jiran itu 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Bahkan kalau duduk dekat bangunan yang tinggi, 40 atas, 40 bawah. Semua keliling 40 itu ada termasuk dalam istilah jirannya. Masya Allah ya. Contoh ya, kita ni ada beli radio baru ya, apa wifi. Kita pun pulas sampai maksimum, dang dong. Jiran sebelah tu sakit gigi. Aduh ya Allah, lagi dang dong lagi sakit gigi dia. Jiran sebelah pula ada anak kecil menangis tak henti-henti, kita pun dang dong. Masya Allah ya. Itu yu'azi, menyakiti namanya. Ataupun kita ni parking kereta sesuka hati sampai menghalang ya parking kereta rumah jiran kita, itu pun yu'azi juga ya. Ataupun kita ni ada hobi yang pelik ya, memelihara haiwan-haiwan eksotik. Contohnya apa? Kita pelihara kucing-kucing, segala jenis kucing Parsi, kucing Paris, kucing Siam, kucing Thailand, kucing Jawa, kucing Banjar, Kolaan, Nering, Napang, Tekoreng. Contoh, satu hari kita terlepas pandang, kucing tu berkeliaran pergi rumah-rumah jiran kita, lalu dia pun buang air besar, buang air kecil, tak kodok hajat pula, hingga menyakitkan hati jiran kita disebabkan najis-najis kucing yang dimiliki oleh kita tadi. Ini juga termasuk dalam perkara yu'azi. Ataupun kita tanam pokok pelam ya, pokok pelam. Pokok tu sebahagian besar pokoknya dia condong ke rumah jiran kita, jadi daun-daun pokok tu berguguran, penuh sampah dekat rumah jiran disebabkan pokok yang kita tanam. Masya Allah, tiba-tiba pokok tu berbuah ya. Masalahnya buahnya kita tak bagi jiran. Marah kalau jiran kita ambil, tapi daunnya kita tak pernah ambil tahu pun, lantak kau lah. Masya Allah. Tak bolehlah begitu. Kalau ikut hukum fiqah, kalau pokok buah-buahan itu kita tanam, tiba-tiba termasuk dekat tanah orang sebelah, harus orang sebelah tu ambil buah dia. Subhanallah. Kalau ikut hukum fiqah ya. Subhanallah. Jadi kita kena perhalusi semuanya, kita cantikkan, hiasilah akhlak kita ya sebaik-baiknya. Dan sebagai penutup, Ustaz sangat suka ya pujangga daripada Imam Ali ya. Imam Ali kata apa ya? Elakkan 7 perkara. Yang pertama, jangan bicara tentang harta kita di hadapan orang-orang yang susah. Yang kedua, jangan bicara tentang kesihatan kita di hadapan orang-orang yang sakit ya. Contohnya kita ziarah kawan kita sakit, terlantar atas pembaringan, tak boleh berjalan, kita pun sembang. Ana kan setiap pagi berjoging 10 kilometer tahu. Astagfirullah. Kawan tu berjalan pun tak boleh. Kita cerita tentang kekuatan kita, kehebatan kita, nyaya kawan tu. Yang ketiga, jangan bicara tentang kekuatan kita di hadapan orang-orang yang lemah. Yang keempat, jangan bicara tentang kebebasan kita di hadapan orang-orang yang terpenjara. Yang kelima, jangan bicara tentang kebahagiaan kita di hadapan orang-orang yang sedang bersedih. Yang keenam, jangan bicara tentang anak-anak kita di hadapan orang yang tak punyai anak. Sensitif tuan-tuan ya. Orang tak ada anak je tahu, Masya Allah, sangat-sangat sensitif. Dan yang ketujuh, jangan bicara tentang ibu bapa kita di hadapan anak-anak yatim. Anak yatim tu mak bapak pun tak ada. Kita bangga dengan mak bapak kita, kehebatan mak bapak kita di hadapan anak yatim. Sangat mengguris perasaan tanpa kita sedari. Ketujuh-tujuh ni tujuannya untuk memperelokkan lagi, memperindahkan lagi akhlak kita ya. Subhanallah. Baik, mungkin ni sebagai bonus terakhir. Masya Allah, baru-baru ni Ustaz kuliah dekat Masjid Hidayah ya, section 18. Ustaz bawa tajuk perubatan Islam ya. Selesai kuliah, ahli jurukuasa ajak minum bersama-sama. Salah seorang ahli jurukuasa tu cerita, Ustaz, dulu saya waktu berumah tangga, Allah tak kurniakan saya zuriat ya, selama tempoh 21 tahun. Subhanallah, lama tuan-tuan, 21 tahun. Tapi saya tak pernah putus asa, saya terus berusaha dan berikhtiar. Akhir sekali Allah takdirkan saya dapat bertemu dengan seorang tuan guru yang sangat alim. Tuan guru tu pun mengongsikan petua dia. Dan bila saya amal, alhamdulillah, tahun berikutnya saya dapat anak dengan izin Allah. Dan saya terus dapat anak, tak henti-henti, tak putus-putus, sampai 10 orang. Subhanallah tuan-tuan. 21 tahun kahwin tak dapat anak, sekali Allah bagi 10 orang tuan-tuan ya. Sebab Allah
nak tengok, Allah nak uji kesabaran kita tadi, ya, pergantungan harap kita kepada Allah. Ustaz ringkaskan, ya. Petuanya itu mula-mula ambil secekak akar pokok lalang. Secekak macam ni, ya. Akar pokok lalang. Nama saintifiknya Imprata cylindrica, ya. Nama saintifiknya. Pastikan akar pokok lalang yang belum dicemari dengan racun, ya. Cari akar lalang dekat pinggir hutan ke apa semua. Dah dapat secekak akar pokok lalang, ambil pula sebatang akar pokok pandan. Kalau sebatang tu dia ada serumpun daun, kita rapkan serumpun daun, kita cabut, dapatlah sebatang akar pokok pandan dia. Daunnya kita pisahkan. Daun lalang kita tak ambil, daun pandan kita tak ambil akarnya sahaja. Kedua-dua akar tadi kita masukkan dalam periuk. Sebaik-baik periuk adalah periuk tanah. Lepas dah masuk dalam periuk, masukkan 7 cawan air putih ataupun air kosong. Masukkan 7 cawan. Kemudian kita rebus dengan gunakan jalan api yang paling halus, yang paling kecil, ataupun kalau guna slow cooker pun okey juga, ya. Kita rebus paling kurang 1 jam, ataupun 7 cawan air tadi sampai menjadi 3 cawan. Disurut sampai menjadi 3 cawan, ya. Pastikan api paling kecil, sebab kalau api yang besar mendidih cepat, tapi tak semua bahan aktif daripada akar dia transfer ke air. Kita guna api yang paling halus, paling kecil, supaya bahan aktif dalam akar lalang dan akar pandan tadi dia keluar ke dalam air, sebab yang kita nak minum air dia. Baik, setelah selesai kita rebus, tunggu sejuk, kemudian kita ruqyahkan, kita jampi, ya, pada air tersebut, ya. Apa yang kita nak baca? Mula-mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga kita baca suratul Fatihah, ya, suratul Fatihah. Ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti seketika, doa dalam hati, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami suami isteri, zuriat, ya, ataupun anak. Lepas tu sambung balik ihdinas siratal mustaqim sampai habis, ya. Ulang Fatihah 41 kali dengan cara yang sedemikian. Setelah selesai baca Fatihah 41 kali, kemudian kita baca surah Yasin, ya. Bukan semuanya, baca ayat kedua terakhir surah Yasin yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Berapa kali nak baca innama amruhu tu? 21 kali. Setelah selesai baca, kita hembus, kita tiup pada air tersebut, ya. Bila nak diminum air itu, cawan, nak tidur malam setengah cawan. Ketika minum kaedahnya Bismillahirrahmanirrahim. Waktu meneguk tu, tangan kanan sapu pada bahagian bawah dagu kita, bawah kerongkong, terus kepada dada, bahagian perut pusat sampai bahagian bawah, ya, ari-ari, ya. Dan setiap kali kita meneguk tu, kita sapu atas ke bawah sambil berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah kaedahnya, dan didapati kaedah ni mujarab untuk pakcik tadi dengan izin Allah. Dan pakcik tu cerita, saya dah kongsikan petua ni dengan beberapa orang yang mengalami nasib seperti saya, semuanya berhasil setakat ini, belum ada yang mengecewakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalannya siapa yang nak minum? Yang berhajatkan zuriat tadi, maksudnya suami kena minum, si isteri pun kena minum. Tak boleh suami minum, isteri tak minum. Tak boleh isteri minum, suami tak minum. Kedua-duanya kena minum, ya. Subhanallah. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, pakcik ni umur dah 85 tahun, pakcik teringin nak anak kecil, boleh ke pakcik amal petua ni? Jawapannya boleh, ya. Ada orang kata lelaki, ya, lelaki selagi tangannya boleh angkat cawang kopi sampai ke mulut, selagi tu dia ada potensi dapat anak, ya. Tapi kalau dia nak angkat cawang kopi pun dah terketak, tiba-tiba belum sampai mulut dah tumpah, lupakan ajalah, ya. Subhanallah, ya. Allahu Akbar. Baik, jadi setakat ini saja untuk perkongsian kita. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Macam biasa, ya, sebelum pulang, ya, tabung-tabung dekat luar masjid, ya, kat beranda masjid tu dapatlah kita isi, ya, untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat. Untuk siapa? Ya, kembali untuk kita juga di hari
akhirat nanti. Subhanallah. Di samping Ustaz juga ada bawa tabung ya, ada tabung 4 segi besar tu, itu untuk membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelulakan dekat Bandar Puncak Alam. Di samping siapa yang berhajat ya, ada Ustaz bawa sedikit barangan ya, antaranya minyak ajaib ya, ataupun minyak but-but ajaib. Sebab apa Ustaz namakan dia minyak ajaib? Sebab ada 3 bahan ajaib dunia. Pertama, burung but-but. Apa ajaib burung but-but? Burung but-but kalau waktu malam kita patahkan kaki dia, besok pagi dia bercantum balik, menyebabkan dia sangat baik untuk rawatan tulang patah, tulang retak dan osteoporosis. Bahan ajaib kedua yang kami campur iaitulah gamat. Apa ajaibnya gamat? Ni kalau seekor gamat yang hidup, tengah malam kita belah dua, letak kanan letak kiri, besok subuh dia bercantum balik, menyebabkan gamat sangat baik untuk mencantumkan kulit yang terkoyak ataupun tersiat, segala jenis luka-luka luaran dan dalaman ya. Bahan ajaib ketiga yang kami campurkan iaitulah bob. Apa itu dob? Sejenis biawak padang pasir. Apa keajaibannya? Satu-satunya haiwan yang mana kalau kita sembelih dia takkan mati, melainkan antara 13 ke 18 jam panjang nyawa, dikaitkan untuk apa-apa yang perlu dipanjangkan nyawa ya. Campuran ketiga-tiga ini menghasilkan suatu kesan sangat hebat, antaranya membantu melegakan sakit lutut ya, sakit sendi, sengal-sengal, bisa-bisa kebas-kebas ya. Kalau darah tinggi naik, kepala pening, sapu belakang tengkuk. Kalau sesak nafas semput, sapu pada bahagian dada. Kalau masalah kulit ya, eczema, psoriasis, kegatalan, ruam-ruam dan sebagainya, sapu sahaja ya. Tengoklah apa juga yang ada di sana. Wallahu alam. Kita tutup dengan sedikit bahan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba bil Islam madina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'ainin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala
yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin wal mustad'afin wal muslimin fi Palestin wa fi Suria wa fi Yaman wa fi Kashmir wa fi Myanmar wa fi Ughur wa fi Sin wa fi Hind وفي كل مكان وفي كل زمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.